على المحبة والنقاء نلقى نرقى بأحلام الشباب. Kami daripada Musyid dapat sampai ke Kudus Pemilihan untuk memberi bantuan sambil-sambil setakat mampu dan juga melihat meninjau kawasan sekitar ini. Dan jadi insyaAllah kita akan beri masa sikit lah bersama dengan tunggu kita lihat keadaan tempat-tempat. Apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kerana anda dapat juga kita sampai ke kemudian aslat memang dah lama nak mari. Cuma kesempatan masanya kebetulan kita paksakan juga datang dan alhamdulillah juga terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang menyumbang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia, yang ceria ini, iaitulah pada pagi Ahad 25 hari bulan Januari tahun 2015. Kita pada pagi ini rasa bahagia dan bertuah kerana dikunjungi oleh salah seorang tokoh pendakwah yang masyhur di Malaysia ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Nama apa? Zaharuddin. Kenal belaka? Alhamdulillah. Kalau tak kenal berat ya. Jadi hasil daripada banjir yang melanda di kawasan kita ini, kita menerima tetamu yang ramai daripada berbagai-bagai pihak, berbagai agensi, individu-individu pendakwah dan sebagainya. Jadi apabila datang sahabat-sahabat kita, pendakwah-pendakwah yang hebat, orang-orang yang telah berjaya dalam dakwah mereka, maka kita ambil kesempatan pada pagi ini untuk pelajar-pelajar kita mendengar nasihat, motivasi ataupun tazkirah untuk lebih bersemangat lagi belajar selepas daripada melalui hari-hari yang bahagia dan ceria, tenggelam dalam banjir beberapa ketika, dan insya-Allah semangat itu pulih kembali dan kita akan menguatkan lagi semangat kita sebagaimana kuatnya air melanda kita pada 24, 25, 26 hari bulan Disember 2014 yang lepas. Maka bersama kita pada pagi ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaharuddin selaku Presiden kepada Persatuan Mursyid yang menghimpunkan para asatizah pendakwah-pendakwah di Malaysia ini. Dan beliau juga merupakan pensyarah di UIA Kuala Lumpur. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang bahagia Tuan Guru Dr. Abdul Basit Abdul Rahman selaku musyrif Pondok Sungai Durian dan seluruh ahli tenaga pengajar di kalangan asatizah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kita diberikan nikmat sehingga ke hari ini untuk muhasabah diri kita. Apabila kita ditimpa musibah, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu bukanlah hanya satu bacaan biasa apabila ditimpa musibah. Iaitulah sifat orang-orang yang beriman itu apabila mereka ditimpa musibah, iaitulah benda yang mereka tidak rasa selesa, itu musibah. Benda yang mereka tidak rasa suka,
benda yang mereka tidak jangka. Lalu mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua datang dari Allah, dan kepada Allah lah kita semua akan pasti dikembalikan. Raji'un menggunakan isim apa? Raji'un. Raji' isim apa? Isim fa'il kan? So jadi bila sifat itu dimasukkan dalam isim fa'il, dia memberi maksud pasti kembali. Ya, sama ada kita punya tahu bahawa semua kita pasti akan mati, dan kepastian itulah kita akan tidak pergi ke mana-mana kecuali pergi bertemu Allah SWT, sama ada melalui nikmat ataupun melalui azab, na'udzubillah min dzalik. Jadi apabila Allah SWT bagikan musibah ini, sudah tentulah sama ada orang yang baik atau orang yang tidak baik, semua sepatutnya memuhasabah diri. Kalau orang yang baik, mungkin kerana kita punya kerja, dakwah kita, pengajian kita belum cukup bagus untuk mentarbiah orang-orang yang tidak baik di luar sana. Kerana zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terzahirlah keburukan, kerosakan di atas muka bumi ini kerana tangan-tangan manusia. So ada yang mengatakan bahawa banjir ini disebabkan pembalakan, disebabkan takungan yang tak berapa bagus, disebabkan pengaliran air yang dibuat tak berapa bagus. Jadi mesti ada tangan-tangan manusia yang campur tangan menyebabkan perkara seumpama ini berlaku. Maka atas sebab itu, kerana apa yang mereka berlaku? Kerana mungkin orang-orang yang mengaji macam kita tak berjaya nak melepasi orang-orang begini, beri nasihat pada mereka supaya amanah terhadap alam, amanah terhadap diri mereka sendiri, amanah terhadap masyarakat yang lain dan seumpamanya. Lalu atas sebab itu Allah memberikan kepada kita, apabila ditimpa musibah, muhasabah. Muhasabah itu bukanlah maksud dia macam kita selalu dengar. Kalau tanya ustaz-ustaz, bila ada bala melanda, musibah melanda, ustaz akan cakap apa? Kembalilah pada Allah, kembalilah pada Quran, kembalilah pada Islam. Itu biasa sangat kita dengar. Tapi orang kat luar sana tu bertanya, kembali pada Islam tu macam mana? Kembali pada Allah tu macam mana? Kembali pada Al-Quran itu macam mana? Dia tak tahu macam mana. So adik-adik sekalian tahu tak agaknya macam mana kalau ditanya? Jawab boleh kan? Kita kata macam mana nak buat ni? Kembalilah pada Al-Quran. So macam mana kembali pada Al-Quran itu? Kita boleh jawab, bacalah Quran, fahami Quran. So nak faham ayat yang mana dulu? Yang mana satu yang boleh kita faham ayat ini, kita amalkan, lalu kita tak ditimpa musibah seumpama sekarang. Maka itu adalah satu tugas kita semua. Sepatutnya semakin bersemangat untuk kita pelajari inti Al-Quran, dan jangan terpengaruh dengan keadaan-keadaan di luar yang telah sedikit makin jauh daripada mengamalkan Al-Quran. Mereka membaca, menghabiskan masa dengan memahami qiraat Al-Quran, dengan memahami tajwid Al-Quran, memahami taranum Al-Quran, tapi inti Al-Quran dilupakan. Sebagaimana Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitab Talbis Iblis, adalah satu perkara yang merupakan jerangkap iblis. Kita lebih suka kepada luaran kecantikan Al-Quran. Khat Al-Quran kita cantik. Suka tengok tulisan itu dibuat dalam bentuk riqa'ah, nasakh, thuluth, ya, diwani. Tapi kita lupa itu semua ialah rupa-rupa Al-Quran yang tidak membawa redha Allah kalau kita lupakan intinya. Sebagaimana Allah SWT sebut dalam Quran bahawa Nabi SAW dan Nabi-Nabi sejak dahulu lagi ada menyatakan apa nama tu, faqala ya qaumi takhadhu hadzal Qur'an hadza mahjura. Macam mana? Sesungguhnya kaum aku, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaum aku mengambil Al-Quran ini dalam keadaan dia ditinggalkan. Maka Ibnu Katsir dalam tafsir Quranil Azim mentafsirkan maksud mahjura, artinya man lam yaqra'il Quran faqad hajarah. Sesiapa yang tak baca Quran, dia telah tinggalkan Quran. Yang kedua, dia kata wa man qara'al Quran wa man yaqra'ul Quran wa lam yatadabbar ma'ani faqad hajarah. Siapa yang baca Quran
tapi tidak mentadabburkan maknanya, dia pun telah tinggalkan Quran. Kemudian yang ketiga, wa man yaqra'ul Quran wa yatadabbar ma'ani wa lam ya'mal bihi faqad hajara. Siapa yang membaca Quran, mentadabbur makna dia tapi tak amal, dia pun tinggalkan Quran. Jadi bila kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita nak kembali kepada Al-Quran ini. Dan kembali pada Quran tak boleh lihat pada terjemahan sahaja. Kena ada ilmu alat yang cukup. Inilah yang kita semua belajar. Bila datang banjir ini, dia sepatutnya menambah motivasi kepada kita, ya, sebagaimana orang Arab ada kata, macam mana dia kata, indama tata'allam tusbih akthara hikmah. Ketika mana kamu ditimpa kesakitan, ketika itu kamu akan belajar lebih bersifat hikmah, ya. Wa indama tafshal tusbih akthara quwwah. Apabila kamu ditimpa kegagalan, kamu patut belajar untuk menjadi lebih kuat. Wa indama tabtasim tusbih akthara tafa'ulan. Dan apabila kamu senyum, senyum, cuba senyum senyum, maka kamu akan bertambah rasa tafa'ul, yakin, optimis dengan janji kebaikan oleh Allah SWT. Sedangkan Nabi juga ada menyatakan, ma min muslim, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah, ataupun yushaku bisyaukah, ataupun kena dengan satu duri, dan dia sabar di atas kesakitan duri itu atau musibah itu, ataupun min nasabin wasabin, ataupun daripada keletihan dan keletihan dan kesedihan, min hazanin min ghammin, macam-macam riwayat dia, kecuali Allah akan ghafarallahu lahu min khataya, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Lalu kita harapkan dengan musibah yang berlaku ini, pondok kita jadi sengit, tempat tidur kita habis, nota yang kita buat selama ni dalam pengajian habis, ya. Itu semua satu pengajaran supaya lain kali nota tu hafaz, nota tu faham, supaya tak boleh lagi banjir mengambilnya, ya, sebab dia ada di dalam ilm, di dalam fis sudur walaisa fis sutur. Dia berada dalam di dada, bukan di dalam lembaran-lembaran yang boleh kembang dengan air. Juga bukan hanya pada anda sekalian, adik-adik sekalian, kepada kami, kepada guru-guru di pondok ini, juga mengambil pengajaran untuk diri masing-masing. Ya, jangan biarkan kitab kita tak dibuka, akhirnya air yang membuka kitab kita dan meleburkannya. Sebab kita jarang sangat buka mungkin. Itu mungkin di kalangan asatizah kita. Jangan biarkan khazanah di maktabah kita terbiar begitu saja. Lepas ni Al-Fadhil Ustaz Usni ada bawa sedikit bantuan untuk membeli kitab-kitab baru. Dah dapat kitab-kitab baru, tangan-tangan kalian lah yang sepatutnya menjadikannya dibuka, dia ambil manfaat, supaya amal jariah yang dibuat oleh penyumbang benar-benar menjadi jariah, berjalan, dan bukan hanya mauquf, tetapi namanya waqaf, tapi waqf terberhenti di situ saja, tidak jariah, ya. Dia wakaf, memang wakaf sungguh, wakaf duit, berhenti kat situ, tak ada siapa baca, ya. Jadi rasanya sekadar itulah, sekadar tazkirah ringkas untuk diri kami sendiri yang datang nak meninjau, bukan sekadar untuk menyampaikan bantuan, juga untuk muhasabah diri kami sendiri. Lepas ni nak tengok keadaan-keadaan bagaimana kuasa Allah SWT tanpa manusia boleh ramal, boleh jadi macam ini, ya. Walaupun di zaman teknologi semua ada iPhone, Samsung, kamera, internet, digital seumpamanya, kita masih lagi gagal untuk meramalkan banjir yang sedalam. Kalau saya tengok dekat mimbar depan tu, tengok bekas air tu, rasa-rasa sekitar 12 kaki air tinggi dia, 12 kaki, jadi 2 kali ganda saya punya tinggi. Saya 6 kaki, 2 kali ganda saya, 12 kaki lah. Kalau tenggelam tu memang meninggal dunia lah, kalau tak pandai berenang tu, ya. Jadi akhirnya jadikan dia juga sebagai satu asam garam yang manis, walaupun pahit. Dia macam perang Badar lah. Perang Badar ni berlaku pada Nabi, balaan hasanah dinamakan dia, balaan hasanah.
Kerana apa? Kerana ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang mereka ini tertidur, ya, macam mana? Tertidur dan mereka mimpi basah. Mereka mimpi basah. So mereka dah risau, sukar untuk mandi wajib. Takut nanti orang-orang kafir semua dah berikan gambaran buruk, nanti kamu mati, nanti tak sempat mandi wajib dalam keadaan kotor dan seumpamanya. Tapi sebenarnya tidur mereka itu cukup memberikan rehat, ya, dan kemudian Allah menurunkan hujan tiba-tiba. Tiba-tiba turun hujan, ya, dan kemudian pada ketika itu mereka boleh mandi, mereka segar, sudah tidur, kemudian boleh mimpi lega, ya. Kemudian boleh mandi dan mereka akhirnya mendapat balaan hasanah sebenarnya antara tafsirannya. So kita harapkan sebelum ni kalau rutin biasanya adalah pergi kelas, balik kelas, makan, pergi kelas, balik kelas, makan, pergi kelas, pergi masjid seumpamanya, itu saja rutin. Dengan cara Allah bagi ini satu tarbiyah. Iaitulah pada 24 Disember semua diarahkan oleh tuan guru untuk naik ke tingkat atas. Semua naik, tengok macam mana air naik secara mendadak, ya, kemudian semua dipindahkan naik apa itu? Bot. Naik bot naik bot, yang tak pernah naik bot pun dapat naik bot. Kan? Dulu nak pergi ke sungai je. Ni naik bot dekat madrasah. Hebatlah tu. Kan? Pengalaman yang sangat berharga. Nanti dah jadi tuan guru pula. Cerita, saya dulu kat sini naik bot kat sini ni. Macam mana boleh naik bot kat sini? Sebab air tinggi 12 kaki. Satu pengalaman yang walaupun pahit tetapi pasti akan dikenang. Hari ni mungkin tak rasa terkenang. Macam Ustaz Usni tadi, bawa kereta bising je mulut dia. Sebab apa? Banyak kenangan-kenangan dekat sekeliling jalan-jalan itu. Kat sini lah bau busuk lah, sini bau getah lah, itu pun ingat. Sebab tak ada banjir, kita mesti cerita punya. Kan? Kat sini lah tempat banjir dulu. Kan? Sebab apa? Pengalaman-pengalaman tu masa kita menghadapinya, kita tak rasa dia manis, kita rasa dia pahit. Kita anggap yang manis itu adalah destinasi. Bila dah jadi guru nanti, bila dah jadi alim nanti, bila dah jadi ilmuwan nanti, yang itulah kita punya rasa kemanisan, dah capai kejayaan. Tapi sebenarnya enjoy lah, nikmatilah perjalanan ini. Perjalanan pengajian ini dan cabaran-cabaran dia adalah satu kenikmatan yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi sekadar itu saja daripada saya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi